وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها ويزيغ عنها إلا هالك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Tuan Imam, terusnya Abang Nazri, dan yang saya kasihi seluruh jemaah muslimin muslimat yang berada Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada maghrib ini kita akan memulakan sesi perbincangan kuliah mengenai tafsir ayat Ahkam di Imam Ain Al-Qurtubi. Tafsir yang menceritakan hukum pada ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh Dr. Ali As-Sabuni kerana tafsir ayat Ahkam. Kesempatan hujan yang agak lebat di luar sana, kita berdoa kepada Allah SWT agar waktu yang mustajab berdoa Allah turunkan pertolongan pada pejuang-pejuang agama, khususnya di Palestin dan umumnya di lain-lain tempat di dunia ini. Tak kisah sama ada doa yang kita panjatkan itu doa yang panjang ataupun doa yang pendek, atau yang lebih tepat lagi doa qunut nazilah, iaitu qunut yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW tak kala mana berlakunya peristiwa yang menggoncang iman, baginda akan memanjatkan doa qunut nazilah. Nazilah itu bermakna turun, dan bacaannya bersempena turunnya peristiwa-peristiwa yang menggoncang iman. Seperti mana yang kita faham, Allahumma inna naj'aluka fi nururi a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum وزلزل أقدامهم وسلك عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Doa ini cukup tepat dengan hujan yang turun, yang mana Allah nyatakan, Ya Allah, Rasulullah doa, Ya Allah, kami jadikan Engkau, ya Allah, di leher ataupun di tengkok musuh-musuh kami. Allahumma baddid syamlahum, Ya Allah, goncangkanlah persatuan mereka, leburkanlah persatuan mereka. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum, yang mana yang bersatu itu pisah, cerai-beraikan, pecah belahkan persekutuan mereka. Lagi Wafarik yang mahu bersyatid Wazazil aqdamahum, goyangkan kaki mereka ataupun goncangkan prinsip dan pendirian mereka agar mereka tidak lagi tetap pada keyakinan, dia jadi hilang keyakinan. Wazazil aqdamahum wa salid alaihim kalban min kilabi, utuskanlah anjing di antara anjing-anjingmu, wahai Allah. Bahasa Rasulullah doa minta datangkan anjing. Kita orang beriman tak apa nak yakin dengan doa, tapi musuh Islam yang hidup di zaman Rasulullah SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, pasti mereka begitu beriman dengan doa yang Allah panjatkan. Saya ingat Ustaz peristiwa di mana doa ini juga yang Rasulullah bacakan, minta Allah putuskan anjing ke atas anak
Abu Lahab. Mereka adakan sesi kawalan kerana tahu akan adanya tentera Allah datang untuk membunuh anak mereka. Tapi Allah tak hantar anjing. Tak apa? Singa. Eloklah anjing nisbah kepada Allah, maknanya singa. Kalau kita minta ya Allah putuskanlah singa di antara singa, kita tak tahu lah apa yang Allah mati anak Abu Lahab kerana diutus dengan anjing di antara anjing. Wasalib kalban min kilabik, ya Qahhar, Tuhan yang maha perkasa, ya Jabbar, Tuhan yang maha, kita kata apa, angkuh, ya Muntaqim, Tuhan yang maha pendendam. Hari ini dia buat dekat orang Islam, kita yakin dan percaya Allah maha melihat dan maha mengetahui segala-galanya. Ya Muntaqim, maha pendendam, maha pembalasan, maha nak membalas dendam. Ya Allah, Allahumma ya munzilal kitab, ya Allah, Engkau lah Tuhan yang menurunkan kitab yang kita nak baca malam ini. Wa ya mujriyas sahab, Engkau lah Tuhan yang memperjalankan awan, menggerakkan awan. Wa ya munzilal kitab, wa ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab, Tuhan yang memberi kemenangan ke atas tentera Ahzab, mengalahkan tentera Ahzab. Kita tengok peristiwa Ahzab, kepungan bandar Madinah selama 4 hari oleh tentera bersekutu. Akhirnya Allah datangkan dengan pertolongan dalam satu angin ribut yang menterbangkan pesawat musuh yang mana mengepung tentera Rasulullah di bandar Madinah. Akhirnya mereka tinggalkan kepungan itu. Ini hujan, munzilal kitab, mujriyas sahab, hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Kalah mereka, berilah kemenangan kepada kami. Itu doa yang panjang. Kalau kita habis tak nak modal, tak opsi nak doa, tak opsi panjang dengan kita beli ijazah. Saya guna sertif akdamum salib kalban apa lah, kita buka dulu. Ustaz ajak doa yang cukup mudah. Allahumma alaika, Allahumma alaika Yahud wa man a'wanahu. Itu mudah. Allahumma alaika Yahud wa man a'wanahu wa man nasarahu bihi. Yang paling mudah, Allahumma alaika Yahud. Ini juga adalah doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah berdoa tak kala mana tentera Yahudi, peristiwa Yahudi, sikap mereka dengan umat Islam, terutamanya dengan Rasulullah sendiri. Mereka adalah golongan manusia yang tak erti ataupun tidak tahu mengenal arti perjanjian. Kalau ada perjanjian sekalipun, mereka adalah bangsa yang mengenal apa? Helah ataupun mengkhianati perjanjian. Ini bangsa Yahudi. Akhirnya Rasulullah doa, Allahumma alaika Yahud wa man a'wanahu wa man nasarahu. Ya Allah, kami jadikan Engkau ya Allah ke atas musuh kami, iaitu Yahudi, dan sesiapa yang menolong serta membantu Yahudi. Doa yang simple. Hanya habis orang kunut tu kita sambung Allahumma alaika Yahud wa man a'wanahu. Itu bacalah doa banyak. Jadi ini sebagai tanda ukhuwah Islamiyah dan juga rasa kebersamaan, walaupun kita berjauhan tetapi kita mempunyai tanggungjawab yang cukup besar bila mana kita menunaikan tanggungjawab tersebut dengan memutuskan doa, walaupun hanya dengan 3 kalimah, Allahumma alaika Yahud. 3 kalimah, Allahumma alaika Yahud. Itu adalah doa yang paling Rasulullah. Simple doa. Jadi doa lah waktu mana ada ruang dan peluang untuk berdoa agar Allah insya-Allah. Jadi pada malam ini tuan-tuan, pada malam ini kita berada di surat 215.
Wa qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Hukum berkiblat ke Kaabah bila mendirikan solat. Tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Kalau ingat lagi lama dah kita berhenti. Tak berhenti dekat habis hukum nasab. Sekarang kita masuk ke kuliah yang berapa ni? 4. Yang lain semua boleh balik. Tengku yang tak boleh balik sebab beg dia Ustaz guna di meja. Kuliah yang keempat, berkiblat ke Kaabah bila mendirikan solat. Cerita surah Fatih 45, Fatih 42 hingga Fatih 45 surah Al-Baqarah. Juga ada berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Saya baca ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Berkatalah orang-orang yang bodoh. Bodoh. Allah kata dalam Al-Quran, sufaha itu safih. Safih ni orang tak erti. Tak erti bahasa utara. Orang yang tidak tahu mengurus, tak kira lah sama ada tidak tahu mengurus hartanya ataupun tidak tahu mengurus wang ringgit yang ataupun apa jua barang-barang yang berharga yang ada padanya, tak tidak mengurus. Ataupun makna yang lain, safih ataupun sufaha, kalau kita tengok dalam makna Al-Quran, ialah mudah selesainya bodoh. Seronok kata bodoh. Ni Al-Quran kata. Tapi sesuai lah. Kita tengok siapa yang Allah kata telah berkatalah orang-orang yang bodoh. Saya qul sufaha minan nas. Telah berkatalah orang-orang bodoh di kalangan manusia. Ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Siapa yang orang bodoh ni? Tak lain tak bukan mereka ni orang-orang Yahudi. Ayat ini dia akan ada cerita. Cerita macam mana ayat ni pun. Start cerita dulu, kalau ada start lagi sampai ke depan orang tak faham ya. Nanti cerita. Orang Yahudi, kenapa mereka inginkan Baitul Maqdis ataupun bumi Palestin? Kenapa mereka sanggup berhadapan dengan kutukan dunia, kecaman dunia? Bila mana mereka mengambil pendekatan yang tidak popular, menyerang habis-habisan satu dunia, demonstrasi kutuk, kecam, kata apilah Yahudi bodoh ke, dahaga darah ke. Tapi mereka tetap meneruskan keinginan mereka untuk menguasai Baitul Maqdis ataupun bumi Palestin. Kenapa? Kerana mereka juga ada ajaran kitab suci. Dia berada kitab suci. Memanglah setiap kepercayaan dia ada ikutan dan juga buku panduannya. Dan bagi kita umat Islam, Al-Quranul Karim melengkapkan segala ajaran ataupun cara hidup agama yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Yahudi dia merujuk kepada Talmud. Bisa dengar? Kita dengar Talmud. Talmud ialah kitab suci dia. Dia pun ada kitab suci ataupun ajaran yang dia mesti iman. Jadi bila mana mereka bukti mereka beriman, mereka mesti mendapatkan Baitul Maqdis. Itu sebab yang ada cerita bawah Masjidil Aqsa ataupun Qubatus Sahra itu ada haikal. Haikal ni kita kata macam, kalau bahasa Melayu kata macam tempat sembahan lah. Tapi bagi mereka ada tempat suci mereka, yang mana mereka dakwa tempat suci itu berada di bawah Masjidil Aqsa.
Masjid Al-Aqsa yang kubah warna hitam tu, yang ada tengok dalam TV kubah kuning tu bukan Masjid Al-Aqsa. Itu ialah Batu Sahra ataupun kubah emas yang dalamnya tu ada batu yang nak ikut Rasulullah tu. Ini pun rancangan Yahudi untuk menghilangkan keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Jadi diletaknya tiang agar batu itu tidak lagi nampak tergantung, tapi sebenarnya berada di atas tiang. Dia Ustaz tahu jawab Nabi tak Nabi, tapi biasa tengok dia punya claim di luar. Masjid Al-Aqsa kubah yang warna hitam, masjid warna kukuh sikit. Depan dia tu dia ada Batu Sahra, kubah warna emas. Dalam dia ada batu yang nak ikut Rasulullah ke peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi mereka nak umat Islam salah faham. Tidak lagi merujuk kepada Masjid Al-Aqsa, tetapi melihat kepada Batu Sahra. Di antaranya ada lapangan. Kalau tengok sembahyang Jumaat itu dia melimpah lah. Jadi mereka mendakwa haikal ataupun tempat suci mereka itu di bawah Masjid Al-Aqsa. Sebab apa? Sebab dia nak korek nak bentuk bang masjid. Macam mana nak korek pihak masjid itu di atas, haikal berada di bawah? Tak, dia nak musnahkan. Dia dakwa di situ adanya tanah suci, itu tempat suci bagi mereka. Jadi Rasulullah SAW senantiasa melihat rasa rindu untuk berkiblatkan Kaabah Al-Musharrafah. Kaabah yang kita jadi tempat kiblat kita untuk sembahyang, untuk solat. Rasulullah nak kiblat ini ke Kaabah. Ini contohnya sebelum tahwil kiblat, sebelum pertukaran kiblat. Jadi Rasulullah nak kiblat ini, kiblat umat Islam mesti ala ke Kaabah. Itu yang Rasulullah nak dalam hati rasa nak berdoa tu tak sampai masa lagi, tapi dalam hati ni rasa rindu sangat kiblat, minta-mintalah ala ke Kaabah. Ini cerita sewaktu kiblat umat Islam ke Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah sembahyang kena menghadap Baitul Maqdis, sebab itu adalah kiblat pertama umat Islam. Bila Rasulullah sembahyang menghadap ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, tetapi hakikatnya hati rindu kepada Kaabah Al-Musharrafah. Mata ni nak kerja tengok ke langit. Mata ni nak kerja tengok ke langit untuk tunggu bilalah wahyu yang Allah akan turunkan untuk adanya perintah tahwil kiblat, tukar kiblat. Kesempatan inilah digunakan oleh Yahudi. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ni Yahudi kata ni apa lah Muhammad. Dia marah, dia lawan, dia tentang kita. Apa ni Yahudi? Dia tentang kita, dia tak mau ikut ajaran nenek moyang kita. Yahudi kata kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam masa yang sama dia solat menghadap ke kiblat kita. Faham? Ada juga buah dia kata Nabi. Jadi dia kata kat Nabi Muhammad, lawan kita tapi kiblat ikut kita. Malah macam kamu lah. Lawan lah, tak betul lawan, tapi bantuan ambil juga. Itu kena kata. Cara macam tu lah. Orang Yahudi kata kat Nabi Muhammad, apalah Nabi Muhammad lawan orang Yahudi, tapi kiblat ikut Yahudi. Dia Yahudi, dia bukan mau kita ikut dia. Dia mau kita jadi Yahudi.
Tak ada kan? Empat tak payah jadi Yahudi. Yang tu bukan matlamat Yahudi. Cukuplah kita meninggalkan Islam. Itu ya. Itu saja dia punya agenda dia. Sebab itulah dia serangan dia banyak kan yang kita ada sport, sound, lagi apa? Screen, text, smoke, sepak bola. Bola biji ya. Atas nama World Cup, we unite for sepak. Kita akan bersatu atas nama bola sepak. Biji bola. Nama pun Piala Dunia, bukan Piala Akhirat. Cukup dengan kamu tidak melaksanakan Islam. Dia ni. Ni kata lah kan Nabi siap ikut kiblat dah. Oh, poin tak kadang. Dia kata Nabi Muhammad jadi penentang Yahudi, sedangkan kiblat ikut Yahudi. Ni saya Yusufa minan nas. Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 142 akan berkatalah orang bodoh di kalangan manusia apa Muhammad dan mengikut dia, mereka mengikut kiblat orang Yahudi, sedangkan mereka membawa umat manusia berpaling daripada Yahudi. Itu akan baru turun ayat ni. Lalu jawablah, qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan kepada mereka, bagi Allah itu timur dan barat. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Allah tidak bertempat. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah bagi Allah itu timur dan barat. Allah tak bertempat. Tapi kenapa kita minta di atas? Itu kan? Kerana apa? Kiblat sembahyang Kaabah, tapi kiblat doa mana? Kiblat doa atas. Kiblat doa atas. Tapi bukan menunjukkan bertempatnya Allah. Siapa kata bertempat, maknanya tauhid dia tafsir. Kalau bertempat, amalah macam tuk pekong yang ada tempat dekat bawah pokok pelang. Dekat bawah pokok pelang. Lepas tu ada rumah kecil warna merah, ada buah jamu plastik. Itu tempat. Habis tu tak payah main masjid tu tak? Sebab tak bertempat. Nama apa? Masjid nama rumah Allah. Tak apa tanya. Nanti tahu dia akan tanya anak-anak akan tanya. Kalau tak anak-anak pun kadang-kadang kita tak boleh membohongi diri kita untuk sentiasa bertanya. Kenapa? Tanya Allah. Rumah Allah. Kenapa? Bukan gapo yang tak jawab, ngaku aku tak jawab. Baitun min buyutillah. Innama ya'muru masajid Allah liman amana billah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid rumah Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan meyakini adanya hari akhir.
Sebab tu kena main masjid walaupun tak nampak. Kalau nampak Allah, maknanya dia bukan dekat tetap di masjid, tetapi dia tetap di atas kehidupan dunia. Ittifaq jumhur ulama tidak boleh melihat Allah di atas kehidupan dunia. Adapun perbahasan dalam mimpi, mimpi melihat Allah, itu ada perbahasan. Tapi yang pasti orang kita dia tak payah orang kita cukuplah mimpi kita mimpi yang baik-baik, mimpi yang sehingga menguji keimanan apa tu, dan lagi dakwa jadi kerajaan lagi yang habis. Tapi dia tak gerak muka dia malam dia mimpi nampak arah Allah ada 4 kaki itu bercahaya di arah Allah. Yang ustaz tu lopong dengan arah biasa ada tak tahu. Masya Allah sambil jalan kepala tu tahu. Aku tak mau minta. Tapi ittifaq jumhur ulama melihat Allah dalam kehidupan dunia adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi boleh melihat sekiranya kita tergolong dalam kalangan ahli syurga. Tak kala mana menerima seorang pekerja upah hasil daripada kerja yang dilakukan, lalu ditanya mau tak lagi satu nikmat yang lebih hebat daripada nikmat ganjaran yang disediakan. Lalu ahli syurga akan menjawab, sudah tentulah kami nak. Nikmat apa tu? Nikmat melihat Tuhan kamu. Yang waktu itulah dia akan ada inkisyaf. Yaumul apa? Yaumul mahsyar, bukan lagi mahsyar, ketika mana tak kala mana selesai urusan syurga dengan syurganya, neraka dengan neraka. Katakanlah bagi Allah itu timur dan barat. Yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah akan melorongkan hidayahnya kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami telah menjadikan kamu umat yang umat pertengahan, ummatan wasata. Umat pertengahan. Ada kata tengah ni dia ada banyak tafsiran dia. Tengah antara bi'atsa Rasulillah dengan hari mahsyar atau hari kiamat. Siapa yang di tengahnya? Kita. Selepas akhir zaman, Nabi akhir zaman, dengan hari kebangkitan, ada umat yang berada di tengah. Siapa? Kita, umat akhir zaman. Ada kata wasata ialah umat sederhana, pensyariatan yang sederhana. Kristian tak boleh kahwin, tutup guru Kristian tak boleh kahwin. Tengok perempuan pun tak boleh. Pegang perempuan jauh sekali. Kahwin, tak boleh. Hilang pun martabat. Bahkan jadi sesuatu yang jijik. Kita, tutup guru kita 4 orang. Ada ajaran yang lain tidak hadkan kahwin. Kahwinlah mana nak kahwin. Tapi umat Nabi yang kata ummatan wasata boleh kahwin 1, 2, 3, 4. Tu nak kahwin tak boleh dah. Tunggu tak. Kena iddah orang lelaki. Iddah orang lelaki ada iddah tau. Bila cukup 4. Iddah apa? Tempoh menunggu. Tengok orang perempuan je ada iddah. Tak, orang lelaki pun ada iddah. Waktu mana orang lelaki kena beriddah? Ni bukan iddah keluar haid ni. Iddah keluar haid tak ada lah. Iddah bila mana orang lelaki kahwin, dah ada 4 orang, dia kena iddah. Doa lah bila lah salah seorang ni nak jalan. Salah seorang nak jalan ataupun tengok mana panggil guru ni. Betul? 01 ataupun 02 sambung balik cukup kota. Kita boleh poligami untuk 4 orang hak maksimum. Tetapi tak boleh lebih daripada 4. Tidak terlalu rigid,
tak boleh makan daging, benda bernyawa. Macam tu kan? Tak boleh. Tetapi disyariatkan puasa. Puasa macam mana? Kena buka. Ada yang jadi puasa sampai tak buka-buka. Jadi yang kata ummatan wasatah, umat Nabi SAW pun syariatannya ialah syariatannya sederhana. Pendek ceritanya, agama tidak menghalang kehidupan seharian, bahkan memimpin manusia untuk menjalani kehidupan dengan penuh etika dan kesederhanaan. Ini ummatan wasatah. Dia ada banyak tafsiran. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu semua menjadi saksi ke atas umat manusia. Tengok orang kehidupan yang beragama, mereka menjadi role model kepada manusia yang lain. Kehidupan beragama dengan syariat yang sederhana. Ini umat Nabi. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan rasul itu pula menjadi saksi ke atas kamu. Saksi yang kita ini mengikut umat Nabi, kita mengikut ajaran Nabi. Kita minta janganlah jadi saksi atas kehidupan dunia sahaja, wahai Rasulullah, tetapi sampai akhirat nanti. Tak kala mana dibangkitkan dengan membawa panji, dan setiap Nabi dan Rasul ada panjinya dan ada pengikutnya. Kita minta agar kita dibangkitkan di bawah panji yang memegang panji ataupun berada memimpin angkatan itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan silap lorong. Ada banyak lorong. Silap masuk lorong touch and go. Dia kat touch and go, faham tak tak? Datang touch and go tu buat apa? Dia riau kan? Di Plaza Tol ataupun kredit habis lah. Kredit kad touch and go tu habis. Masuk lorong touch and go. Lorong touch and go pun tak kenal kita. Dia riau. Dia riau. Sebab apa? Kredit touch and go. Malu lah ya Allah. Dia takkan tahu tak. Tak tengah imagine. Dia kalau jadi kat aku, malu lah. Nampak kita dah masuk touch and go. Dia riau. Semua orang tengok kita. Malu lah. Sebab apa? Kat touch and go duit tak. Nak dia nak rasa di atas dunia ni. Akhirat nanti bangkit-bangkit, kita ada puasa, duduk rombongan ni, duduk berpuah lah. Confident kan? Tengok-tengok pasukan dia. Nampak macam man Haman ke? Tahu Haman ke Fir'aun ke? Ikutlah apa yang dia ikut. Satu lagi malu. Yang ni wa yakuna rasulu alaikum syahida, Rasulullah menjadi saksi ke atas kamu. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Ya, ibu jawab ni. Melainkan tidaklah kami jadikan kiblat tempat kamu menghadap itu sebagai satu ujian kepada siapa yang mengikut Rasul dan kepada siapa yang berpaling mengikut Rasul. Kiblat ni hanyalah satu ujian. Yang mana mengikut Nabi, dia akan ikut Nabi. Yang mana yang nak kata kat Nabi, macam orang Yahudi, mereka akan kata kat Nabi. Ya, kita dah kata tadi, berkatalah orang-orang yang bodoh di kalangan manusia. Tapi tak Allah. Yang mana nak ikut, dia boleh ikut. Yang mana nak kata, dia boleh kata. Sebab hujah ada. Tapi apa jawapan Allah? Allah tak jawab. Tunggu sampai wahyu turun. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Sesungguhnya ujian kiblat ini cukup besar, melainkan orang yang Allah bagi hidayah. Saya nak bawa tuan-tuan, cuba tuan-tuan gambarkan. Tuan-tuan hidup di zaman tahwilul kiblat. Cuba bayangkan. Tuan-tuan hidup di zaman
tahwilul kiblat. Zaman proses di mana kiblat itu bertukar. Di tengah sembahyang subuh. Lepas tu tengok Rasulullah berpaling daripada menghadap Masjidil Aqsa, mengkalakan dadanya menghadap Kaabah. Itu pun tempah. Tempah ni jemaah itu jadi, kita kata dia ada teknik dia. Ada yang soft belakang dulu, pusing. Lepas tu bagi Rasulullah lalu dulu. Lepas tu dia ada proses dia. Itu pun dah menunjukkan satu ujian yang cukup besar di dalam sembahyang. Dia pula bukan dia tukar dalam 15 degree, 20 degree tak, berapa? 180. Dia antara timur dan barat. Kalau duduk kedah ni tu, lepas tu turun kereta kena pergi kedah sana. Tak apalah. Yang mana kalau orang beriman, ni Allah kata dah, illa 'alal ladzina hada Allah, bagi orang yang ada hidayah ataupun petunjuk iman yang Allah bagi, tak ada masalah, no problem, just do it. Ikut je lah. Tak apalah. Cuba bayangkan tuan-tuan yang hidup di zaman Rasulullah pun tuan-tuan tak kenal, ataupun memilih untuk ikut tak mau ikut, tak kenal pun siapa Rasulullah, ataupun dah ikut dah, ni betul ya tak betul. Cuba bayangkan asalnya menghadap Masjidil Aqsa, tetapi turun perintah untuk menghadap Masjidil Haram. Ada pendapat kata turun untuk sembahyang Zuhur dua rakaat Asar, 2 rakaat Buka. Ada kata tak, turun untuk subuh 1 rakaat Asar, 1 rakaat Masjidil Haram. Nampak? Waktu kita ada kaji ni fikir, kalau aku dulu zaman ni kita tahu. Tak apalah, ikut itu. Macam mana dengan nak berhadapan dengan orang-orang yang akan nak kata ni? Berkatalah orang-orang yang bodoh di kalangan manusia, hujah tu kuat macam Islam Merah ni, hampa boleh percaya lagi. Dia kata bukan dekat dia pergi Palestin, orang pergi 3 bulan, dia pergi semalam, dia pergi berkeliling tu. Kena buah tu, buah uji keimanan. Buah ujian keimanan. Tapi Allah kata menjadi mudah bagi orang yang Allah, 'alal ladzina hada Allah bagi petunjuk. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, Allah tidak mensia-siakan iman kamu. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, Allah Maha Rauf, pengampun dan penyayang dengan manusia. Okey, masuk. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Yang ni yang tak tadi. Sesungguhnya kami melihat bahawa engkau sentiasa mengalihkan muka ke langit. Rasabi di atas muka. Muka akan sentiasa menghadap ke langit. Rindu kepada dia, macam sifat ataupun perwatakan dia menanti-nantikan sesuatu yang wahyu daripada Allah agar tolonglah gitu. Tapi nak minta tu tak lagi. Jangan serangan daripada Yahudi mengatakan semua falan waliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan palingkan kiblat yang kamu redai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ni perintah Allah kata, sekarang palingkanlah wajahmu ke penjuru syatral masjidil haram, arah masjidil haram. Wa aina kuntum fawallu wujuhakum syatrah, di mana juga kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke masjidil haram. Maknanya yang kita paling sekarang ni, kalau kita ikut betul sampai Masjidil Haram, kalau kena cerana. Tapi kalau tak kena, datang menghadap ke mana?
India ke Yaman. Yaman dekat. Mesir jauh dekat apa nama belah Afrika dah. Yaman dekat dengan Saudi. Wa innal ladzina utul kitab, orang-orang yang didatangi kitab la ya'lamuna annahu al-haq, mereka tahu ini adalah kebenaran daripada Allah, min rabbihim, daripada Tuhan mereka, wa mallahu bighafilin amma ya'malun, Allah tidak pernah lalai daripada apa yang mereka kerjakan terhadap kamu. Wala in ataina alladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Ini Allah cerita orang-orang Yahudi, kalau diceritakan kitab kepada mereka satu demi satu, mereka nescaya tidak akan mengikut kiblat kamu, sekali-kali tidak akan ikut. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kau bukanlah mengikut kiblat mereka walaupun menghadap ke Masjidil Aqsa. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblatahum, sebagian kamu tidak mengikut sebagian kiblat yang lain. Yahudi dia punya kepercayaan Rasulullah ada perintah daripada Allah, asalnya ke Masjidil Aqsa. Jadi kita tengok isyarat yang Allah letakkan. Aqsa itu menjadi kiblat pertama umat Islam tuan, yang hari ini kita selamat. Kiblat pertama. Dan merupakan pilihan Allah untuk memi'rajkan Nabi. Awak tak mi'raj daripada Makkah Mukarramah, tetapi di Isra' diperjalankan dalam perjalanan dunia sebelum diangkat mi'raj ke Sidratul Muntaha. Kenapa perlu ke Palestin? Kenapa Palestin menjadi kiblat yang pertama? Kenapa? Adakah semata-mata untuk kita jawab Allahu a'lam? Sudah tentu dia ada hikmah yang tersirat dan tersurat yang kita kena tahu. Mungkin kalau peristiwa Mi'raj kita boleh kenal pasti yang bumi Palestin ataupun Masjidil Aqsa itu ialah apa? Stargate. Apa keluar Stargate? Pintu galaksi. Oh. Ni Star Wars ke apa ni? Stargate ni. Stargate. Ya, yang ni bukan saya mampu saya dapat daripada orang astronomi, orang unit falak. Dia cerita Mi'raj Nabi tidak mesti melalui Masjidil Aqsa ataupun bumi Palestin. Masjid Aqsa yang ada bumi Palestin yang ada di Aqsa. Kerana di situ adalah pintu dunia. Dan di mana jua pelancaran untuk ke angkasa tetap mengambil kira peredaran bumi dengan merujuk kepada pintu langit. Pintu bumi tu yang pergerakan dia Masjid Al-Aqsa. Silap kira alamat dia meletup. Orang ahli falak yang cerita. Sebab dia ada pintu. Jadi kalau nak kata Mi'raj itu kita nampak itu adalah pintu. Dia mesti kena naik ke pintu. Lalu Allah letak Masjid Al-Aqsa itu kiblat yang pertama. Sebab apa? Kalau kita tengok sejarah Islam yang banyak Nabi diutuskan di kalangan Bani Israel. Sebab itulah orang Israel gelarkan dia mereka apa? The chosen people. An-nasul mukhtar, manusia yang terpilih. Selain mereka bagaikan anjing ataupun binatang yang mesti dihapuskan. Dan membunuh selain Yahudi itu merupakan satu kemuliaan. Jadi dia anggap macam biasa budak-budak 2 bulan bangun leher, putih kepala, pecah kepala, orang perempuan mati kena bom. Biasa bom kimia apa? Phosphorus, white phosphorus.
Dia lebih menambah seksa ya. Sahabat ini. Kerana bagi mereka ada satu kemuliaan menerusi kepercayaan Talmud. Kerana mereka merasakan mereka adalah Bani Israel, satu kaum yang mana diutuskan banyak nabi dan rasul di kalangan Bani Israel. Ya Bani Israel dan Ibrahim. Tetapi Allah meletakkan umat yang akan memimpin akhir umat ini ialah di kalangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan di kalangan Bani Israel. Ini dia punya titik Swiss untuk dia tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya titik pertempuran anak Nabi akhir zaman bukan di kalangan Bani Israel. Itu saja. Oh Azan. Ya Allah. Wala ini tabaq ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm innaka idzan la minaz zalimin. Mereka adalah mengikut hawa nafsu mereka tanpa didasari dengan ilmu, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi kita dapat lihat surah Al-Baqarah ayat 142 hingga 145 menceritakan peristiwa proses pertukaran kiblat daripada Masjidil Aqsa. Allah perintahkan agar kiblat itu ditukar ke Masjidil Haram. Peristiwa sebab turun ayat tak ada catatan tadi, tak kala mana Allah merindukan agar kiblat ini dikembalikan kepada kiblat zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail. Peristiwa Kaabah itu kan peristiwa Nabi Allah Ibrahim dan peristiwa Nabi Allah Ismail. Itulah kiblat bapa segala nabi, iaitu Nabi Ibrahim. Dikira itu. Dan Rasulullah juga mengimpikan kiblat Masjidil Haram, bukan mengikut Masjidil Aqsa. Tetapi digunakan oleh Yahudi untuk menyerang habis-habisan kepada dakwah Nabi, dan akhirnya turunlah ayat surah Al-Baqarah yang memerintahkan kiblat itu dihadapkan ke Masjidil Haram. Dan di sini ada hukum-hukum kita akan sambung. Kalau tak ada pendekatan yang cepat, kita tak tengok lagi makna dari segi word by word sebab agak lambat. Terus dia lagi akan masuk hukum. Hukum yang pertama pada lipat. Hukum yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan Masjidil Haram di dalam Al-Quran? Adakah Kaabah itu, ataupun masjid, ataupun negeri Mekah itu sendiri, ataupun tanah yang berada di sekitarnya? Yang mana yang dikehendaki oleh Al-Quran? Tak kala mana Allah sebut fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka tak kala saat ini hadapkanlah wajahmu, dadamu, seluruh yang berada pada dirimu ke arah Masjidil Haram. Nak hadap ke mana? Bucu belah kiri ke, belah kanan ke, Kaabah ke, ataupun nak sembahyang ke Kaabah? Ada lah ni hukum sembahyang atas Kaabah. Ni cerita kau. Nak sembahyang atas Kaabah, kau khusyuk sangat tu, duduk atas Kaabah. Makam tinggi. Makam dalam Kaabah mana? Jadi nak tahu yang lebih lanjut, tunggu minggu depan yang akan datang. Jadi yang baik kita Allah yang semua pada diri Ustaz. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.